Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rakan-rakan di sana sihat sejahtera. Maaf guys, aku lately ni banyak sangat kerja dan tak sempat untuk berkongsi konten dengan korang. So, aku curi juga masa ini untuk siapkan ataupun persembahkan satu konten yang berkenaan dengan Road to WrestleMania, iaitu prediction ataupun preview untuk match card yang telah official dalam Fastlane. So, tak pelengah masa lagi, kita jumpa sekejap lagi ya. Aku nak share kau-kau dengan korang. Kill me again, Mr. Bartender, please. I need a shot and I'm begging on my knees. Okay guys, selamat kembali kita kepada video siri ke-10. Oh, ini adalah siri yang ke-10 dihasilkan oleh G3 Studio by Massman. Tidak termasuk siri SS ya. Kalau kita campur sekali dengan siri SS, mungkin dah lebih 10. Tetapi kalau untuk tajuk, ini adalah siri ke-10, iaitu preview untuk pay-per-view Fastlane 2021 yang akan berlangsung next week. So, sebelum aku start dengan perkongsian aku bercerita tentang apa yang akan terjadi di Fastlane, jangan lupa subscribe dulu G3 Studio by Massman, tekan button notification dan like video-video di dalam. Aku mohon sangat guys, subscribe lagi selagi boleh channel aku ini, dan follow FB page Gila-Gila Gusti. Okay guys, so kita masuk kepada main perbincangan kita pada video kali ini, iaitu WWE Fastlane 2021. So, aku akan baca dulu, reveal dulu kepada korang match card yang dah confirm akan berlaku di Fastlane. So, kita ada Nia Jax dengan Shayna Baszler as defending Women's Tag Team Champion lawan Sasha Banks dan juga Bianca Belair. Itu match ni lebih kepada rematch untuk Women's Tag Team Champion. Kalau dulu Reginald duduk di belah Sasha dan Bianca, kali ini WWE buat storyline Reginald ni macam ada relationship dengan Nia Jax. Kali ni dia orang Reginald ni duduk side dia orang pula, iaitu Shayna Baszler dan Nia Jax. So next kita ada match intergender match, iaitu Alexa Bliss lawan Randy Orton. And then lepas tu kita ada match Braun Strowman lawan Shane McMahon. Another single match, kita ada Drew McIntyre lawan Sheamus. Lepas tu kita ada Intercontinental Championship antara Big E, defending champion, lawan Apollo Crew. And then mungkin main event untuk pay-per-view tersebut adalah Roman Reigns defend Universal Champion lawan Daniel Bryan. Yang match ni special sikit, mungkin kita akan ada special enforcer. Special enforcer guest ni akan ditentukan pada SmackDown sebelum Fastlane nanti, sama ada Edge atau Jey Uso akan jadi special guest enforcer ini. Okay, so kita pergi one by one ya untuk match-match tersebut. Okay, first kita memberikan prediction ataupun preview tentang Nia Jax dan Shayna Baszler lawan Sasha Banks dan Bianca Belair. Match ni memang aku boleh katakan Nia Jax dan Shayna akan retain Women's Tag Team Champion. Sebab apa? Sebab kali ini mungkin sekali lagi diganggu oleh Reginald. Itu Reginald menggagalkan
Sasha dan Bianca bergelar Women's Tag Team Champion. Kali ini Reginald akan tolong Shayna dan Nia Jax untuk bergelar untuk mengekalkan Women's Tag Team Champion. So mungkin akan berlaku lagi ketegangan antara Sasha dan juga Bianca menjelang perlawanan diorang di WrestleMania bulan 4 nanti. Okey, aku predict Nia Jax dan Shayna Baszler retain. Dan ke manakah Nia Jax dan Shayna selepas ini jika mereka retain? Aku rasa mereka akan fight untuk Raw Women's Championship. Sebab kalau kita tengok, ramai fan sudah mengeluh sebab ada orang-orang mengatakan Asuka akan defend Raw Women's Champion lawan Charlotte Flair one on one. So mungkin WWE mengelakkan daripada sindiran ataupun ketidakpuasan hati oleh fans. Mungkin dia akan buat Fatal 4-way. Shayna and Nia still Women's Tag Team Champion, tapi diorang akan turut serta dalam match terbabit bersama Charlotte Flair dan penyandang Raw Women's Champion Asuka. Itulah prediction Masman ya untuk match Nia Jax dan Shayna Baszler lawan Sasha Banks dan Bianca Belair. Okay, next kita ada intergender match antara Alexa Bliss dan juga Randy Orton. Match ni aku rasa tak akan berlaku pun. Once nak start, confirm akan diganggu ataupun dikacau oleh The Fiend, the rebirth of The Fiend. Okay, bila match ni dikacau oleh The Fiend, ini bermakna match tersebut mungkin tidak terjadi. Kalau kita fikirkan, susah sebenarnya kalau kita nak intergender match ni. Ia tak mustahil berlaku sebab dekat luar WWE dah pernah berlaku. Kita boleh tengok Tessa Blanchard lawan Brian Cage lawan Sami Callihan. Tetapi aku rasa Alexa Bliss is not the right person untuk lawan Randy. Randy pun kalau kita tengok track record dia dengan perempuan ni boleh tahan juga. Memang dia bagi je RKO. Beth Phoenix pernah kena, Nia Jax pernah kena, Stacy Keibler dulu pun pernah kena. So dia mungkin terjadi dan mungkin tak akan terjadi match ini. Ataupun Randy terus bagi RKO kepada Alexa and then The Fiend kacau. Ataupun sebelum bagi RKO pun The Fiend dah datang. So macam biasalah, ni pun orang dah ramai boleh predict apa yang terjadi antara Alexa dan Randy ni. Kemungkinan memang dah confirm, bukan kemungkinan, memang dah confirm akan lead to match dekat WrestleMania. Cuma what kind of match kita tak pasti lagi. Tetapi daripada sumber yang aku tahu, match antara Randy dan The Fiend ni akan menjadi match yang unik, seperti apa yang berlaku di Mania terlepas. Kita ada Firefly Funhouse match, kita ada The Boneyard antara Undertaker dan AJ Styles. Mungkin kali ini kita akan tengok satu lagi cinematic match antara Orton dengan The Fiend. Okay, match ni aku rasa menang Alexa Bliss kalau terjadilah. Sebab dengan bantuan The Fiend, match ni aku target Alexa Bliss beat Randy Orton disebabkan bantuan oleh The Fiend. Ataupun match ni tidak berlaku sama sekali. Okey. Lepas tu kita ada match Braun Strowman lawan Shane McMahon. Braun yang saban minggu dipanggil bodoh oleh Shane McMahon, akhirnya mendapat perlawanan 1 lawan 1 pada Raw tadi. So match tersebut end of macam terbatal. Last Shane pun ambil cat tu, dia simbah atas Braun dan akhirnya membawa kepada match ataupun rematch di Fastlane. Apa yang berlaku di Fastlane ni, aku rasa kemenangan akan berpihak kepada Shane McMahon, ataupun Braun menang via disqualification,
ataupun Shane menang via disqualification juga. So aku rasa untuk match Shane lawan Braun ni, aku lebih suka predict Shane menang. Sebab bila Shane menang, Braun tak puas hati lagi, confirm akan ada third match di WrestleMania nanti. Mungkin akan jadi false count anywhere, mungkin akan jadi no holds barred, mungkin akan jadi ambulance match, ataupun match-match yang ada stipulation yang khas buat Braun dan Shane. So untuk match ni aku predict Shane menewaskan Braun Strowman. Okay, next kita ada Drew McIntyre lawan Sheamus. Drew McIntyre lawan Sheamus selepas 2 kali dah Drew menewaskan Sheamus. 1 kali, silap maaf ya, 1 kali, lepas tu dia orang seri kan. And then aku rasa kali ini kemenangan berpihak kepada Sheamus. Mungkin bantuan daripada Bobby Lashley. Seperti yang kita tahu, Bobby Lashley akan defend WWE Championship lawan Drew di WrestleMania. Ada asas jika Bobby Lashley datang mengganggu match ini, sama ada dia attack Sheamus untuk memberi kemenangan buat Sheamus, ataupun dia akan attack Drew, ataupun dia akan tolong Sheamus dalam clean match yang menyebabkan Sheamus victorious terhadap kawan lama dia ni, Drew McIntyre ni. So aku predict Sheamus menang dengan Drew McIntyre. Lagilah membara kan Drew kan, bila dia tewas dengan Sheamus disebabkan Lashley. Habislah Lashley di WrestleMania nanti. Okay, next kita ada Big E defend Intercontinental Championship lawan Apollo Crews. Okay, Apollo Crews seperti kita tahu, dia dah bertukar watak, bertukar karakter, bertukar attire dan sebagainya, dan sekarang dia adalah heel di dalam jenama SmackDown ataupun SmackDown brand. Dia akan diberi peluang sekali lagi untuk cabar Intercontinental Champion melawan Big E di Fastlane. Match ni no doubt Big E retain Intercontinental Championship sebab mendapat sumber yang Big E akan defend Intercontinental Championship dalam 7-man ladder match. So mungkin Apollo Crews akan bersama lagi match tersebut di WrestleMania, dan aku tak rasa Apollo Crews akan menang ataupun menjuarai Intercontinental Championship di pay-per-view Fastlane. Aku expect Big E retain dan Big E akan defend Intercontinental Championship dekat WrestleMania nanti dalam multiplayer ataupun melibatkan ramai superstar seperti yang telah berlaku pada Mania lepas. Mania yang lepas-lepas bukan yang lepas, yang lepas-lepas seperti WrestleMania 31, 7-man ladder match, WrestleMania 32 juga 7-man ladder match, dan mungkin untuk edisi kali ini Intercontinental Championship pun akan dipertaruhkan sedemikian. Okay, now kita pergi kepada mungkin main event malam tersebut adalah Roman Reigns defend Universal Champion lawan Daniel Bryan. So part ni aku nak tanya korang setuju tak kalau aku kata di WrestleMania nanti akan berlaku triple threat, iaitu Roman Reigns lawan Edge lawan Daniel Bryan? Kalau ikut teorinya guys, benda tu memang boleh katakan 85% akan berlaku. Sebab sebelum ni aku yakin Edge akan bertemu Roman one on one, tidak melibatkan superstar lain. Tetapi dengan apa yang terjadi storyline sekarang, apabila Daniel Bryan menyerang Edge, lepas tu kita dah boleh tengok dah, macam nampak dia bagi hint dah yang di WrestleMania nanti akan berlaku triple threat. Dan aku rasa match ni mungkin akan diganggu oleh Edge. Andai kata kalau Edge jadi special guest enforcer, mungkin akan berlaku perselisihan faham dengan Daniel, sebab dua-dua ni musuh yang sama. Akan berlaku balasan ataupun
pembalasan daripada Edge terhadap Daniel Bryan. Last kali menyebabkan Adam Pearce tidak ada choice untuk memberikan ataupun mengumumkan triple threat match di WrestleMania nanti. So, kita back to perbincangan kita. Untuk match ni, Roman Reigns retain Universal Champion dan akan pergi ke WrestleMania as Universal Champion, bukan Daniel Bryan. Itu confirm. Cuma lawan Edge one on one ataupun triple threat masih lagi menjadi tanda tanya. So, untuk kata Roman lawan Edge one on one sekarang bukan keputusan muktamad lagi, sebab ia akan berubah dalam sekelip mata. Sebab kita pun tahu rekod sejarah telah mengajar kita sebelum ini, di mana dulu Chris Benoit pun menang Royal Rumble, laut challenge World Heavyweight Champion. Shawn pun kacau daun jadi triple threat juga. Seperti yang kita tahu, Rey Mysterio menang Royal Rumble, challenge Kurt Angle. Last, Randy pun masuk sekali jadi triple threat juga. Dan tak mustahil Daniel Bryan yang dikatakan mahu the last chance untuk bermain, untuk beraksi untuk kejuaraan besar, akan dimasukkan buat kali terakhir untuk merebut kejuaraan Universal Champion. Kalah nombor 2. Yang penting dia ada di main event WrestleMania. So, pada pendapat Bro Topping lah, aku rasa memang ada asas benda tu boleh terjadi disebabkan storyline yang aku tahu Edge akan victorious pada WrestleMania nanti, dan Edge akan pin Daniel Bryan, bukan pin Roman Reigns. Dengar elok-elok ya, disebabkan mahu Roman ni bersih lagi rekod walaupun tewas di WrestleMania dengan Edge. Edge akan bilang Daniel Bryan untuk bergelar Universal Champion. Mungkin kita akan ada one-on-one selepas pay-per-view WrestleMania, iaitu Money in the Bank. Edge defend Universal Champion lawan Roman Reigns one-on-one. Tapi untuk WrestleMania ni sebenarnya, aku sebenarnya kalau ikutkan hati, aku nak Roman menang dengan Edge. Tetapi kemungkinan besar, kebarangkalian yang besar, Edge akan menang Universal Champion. Sebab mungkin di antara dia sign kontrak dengan WWE, mungkin WWE telah menawarkan one last run as champion. So, untuk menang dengan Roman, mungkin WWE kata, jika pin Roman, nampaklah Roman ni tak power kan. Sedangkan WWE tengah build up Roman akan jadi the baddest heel dalam sejarah WWE. Tetapi apabila tewas dengan Edge, nampak macam kacau lah sikit storyline. So, dia buatlah Daniel Bryan ni jadi kambing hitam untuk memenangkan Edge. Okay, so prediction last tadi, Roman Reigns retain Universal Champion lawan Daniel Bryan. Okay, tutup buku Fastlane. Dan aku rasa untuk SmackDown nanti mungkin akan ada satu lagi penambahan untuk match, dan aku tak pasti. Dan aku ingatkan Rollins dan Cesaro ni akan ada match di Fastlane. Tetapi rumors mengatakan dah set up Rollins lawan Cesaro di WrestleMania. So, untuk diselitkan Fastlane nanti 50-50. Sama ada betul atau tidak, kita akan tengok Fastlane nanti. Additional untuk match lain, kemungkinan ada satu match lagi untuk diletakkan di section pre-show. Cuma kalau ikutkan feud yang ada sekarang, boleh jadi match card untuk geng-geng jobber lah kot di pre-show Fastlane ni. Dan yang pastinya Bobby Lashley tidak mempertaruhkan gelaran WWE Championship. Bobby Lashley dah rest, so mungkin dia akan preparation untuk di WrestleMania nanti. Okay,
Di sini aku ada nak selit sikit apa yang dah confirm di WrestleMania nanti. Match yang dah confirm berlaku di WrestleMania. Okey, yang kita ada kat sini sekarang yang akan berlaku di WrestleMania adalah Sasha Banks defend SmackDown Women's Champion lawan Bianca Belair. Lepas tu kita ada the new Raw Tag Team Champion, The New Day. Congrats, you are 11th time Tag Team Champion, menewaskan Cedric Alexander dan Shelton Benjamin daripada Hurt Business untuk bergelar champion kali ke-11. Tahniah. Tetapi malangnya dicabar oleh unlikely team. Asal associate je Omos, sekarang dah jadi partner dengan AJ. Akan dicabar oleh AJ dan Omos di WrestleMania. Kalau korang nak tahu, match Omos ni akan menjadi first match dalam gelanggang buat Omos. So hebat jugalah Omos. First match dia di WrestleMania nanti adalah team dengan AJ Styles. Dan AJ Styles pula ni guys, kalau korang nak tahu, jika dia menang Raw Tag Team Champion ni, AJ Styles akan join the Hall of Grand Slam winner. AJ Styles akan bergelar Grand Slam Champion setelah berjaya memenangi WWE Championship, setelah berjaya memenangi United States, setelah berjaya memenangi Intercontinental. Dan jika di WrestleMania AJ dan Omos berjaya menewaskan The New Day, ia akan melengkapkan championship accomplished buat AJ Styles, iaitu bergelar Raw Tag Team Champion sekaligus meraihkan Grand Slam winner di pentas WrestleMania. Oh, mungkin malam tersebut menjadi malam yang besar buat AJ. So, aku harap WWE tak buat spoil lah dengan memenangkan New Day, sebab aku rasa inilah peluang terbaik buat AJ. Disebabkan feud ataupun calon yang sesuai tak ada. Macam aku dah bagi tahu, apa yang WWE buat ni diambil daripada, mungkin dia copy daripada idea aku. Sebab aku dah pernah cerita pada video lepas, korang boleh tengok balik video lepas. Aku pernah ada cakap, jika AJ tak ada calon yang sesuai untuk lawan di WrestleMania, AJ wajar untuk dicabar, untuk mencabar Raw Tag Team Champion di WrestleMania. Dan aku pernah mention nama Omos. Selain pada nama Finn Balor, aku pernah mention nama si Omos ni untuk jadi tag team AJ untuk memenangi Raw Tag Team Champion. Tapi mendapat perkhabaran hari ini di Raw, memang AJ dan Omos akan challenge New Day untuk Raw Tag Team Championship. So match tersebut dah official, akan berlaku di WrestleMania. Cuma tak tahulah night 1 ke night 2 ke, tak pasti lagi. Tetapi ia confirm AJ ada di WrestleMania tahun ini. Okey, lepas tu kita ada match Bobby Lashley defend WWE Championship lawan Drew McIntyre. Okey, ni ibarat macam perlawanan kedua selepas diorang dah bertemu Backlash tahun lepas. Kemenangan berpihak kepada Drew. Time tu Drew WWE Champion, Bobby Lashley Challenger. Kali ini Bobby Lashley pula WWE Champion lawan pencabar Drew McIntyre. Aku faham ramai mengimpikan Bobby Lashley defend WWE Champion lawan Brock Lesnar. So mendapat sedikit info yang Brock mungkin tidak akan beraksi pada WrestleMania tahun ini. Dia last minute dia punya decision ke apa ke tu aku tak tahu. Tetapi for now memang Brock tak akan participate WrestleMania tahun ini. Dan andai katalah kalau last minute dia nak participate, aku harap bagilah Brock Lesnar lawan Kevin Owens di WrestleMania. Itu impian aku, walaupun Brock tak cabar Lashley untuk kejuaraan WWE Champion.
So match Bobby Lashley dan Drew ni memang ramai juga nak tengok. Aku sebenarnya tak nak bagi prediction lagi untuk match ini, sebab aku akan buat prediction nanti apabila nak dekat WrestleMania. So aku bagi tahu je Bobby Lashley lawan Drew untuk WWE Championship. Dan macam kita tahulah, mungkin main event juga di WrestleMania nanti Roman Reigns lawan Edge, ataupun tanda soal versus tanda soal Daniel Bryan. Singles match atau triple threat match. Match ini adalah match contender untuk main event WrestleMania tahun ini. So yang kita dah tahu confirmnya, Roman Reigns akan defend Universal Champion lawan Edge. Okay guys, setakat itu sajalah konten aku pada kali ini untuk korang. Korang mesti kena dengar pada video ni, dan korang boleh rujuk pada video lepas. Apa yang aku cakap pada video lepas mungkin ada sikit sebanyak terjawab dalam video ini. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan ataupun next seterusnya, siri 11 dalam Fastlane Post Show. Aku akan bedah apa yang berlaku dekat Fastlane nanti untuk next video. So guys, maaf kalau ada salah silap tercakap, tersalah fakta dan sebagainya. Korang boleh perbetulkan di section komen kalau ada apa yang aku cakap ni salah dan sebagainya. Menegur tidak salah guys, tegurlah, kerana teguran kamu adalah untuk memperbaiki diri aku sebagai brother yang ingin berkongsi ataupun share dengan korang info-info Gusti dan sebagainya. Okay guys, see you next time. Jangan lupa subscribe G3 Studio by Masman, tekan button notification. Jangan lupa tunggu video-video daripada aku, dan follow FB page Gila-Gila Gusti. Assalamualaikum. Salam Nusantara guys.